Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Okey, untuk video pada kali ini kita akan bercakap tentang makanan halal yang boleh dapat di Jepun. So, jom. Okey, pada video saya sebelum ini, ada orang dah komen dalam ruang komen bertanya kepada saya apa makanan yang boleh didapat di Jepun atau apa makanan yang saya makan yang halal yang boleh dapat di Jepun. So untuk video pada kali ini saya akan bercakap tentang apa makanan yang saya makan dan bagaimana saya cari makanan di sini. So jom. Okay, basically di Jepun, apa yang saya buat untuk dapatkan makanan macam makanan halal atau makanan yang boleh dapat, sebab ada setengah benda macam contoh macam biskut ke apa kan, kita tak tahu apa yang dorang ada dalam ingredient dia. Jadi apa yang saya buat di sini untuk mencari makanan yang halal, firstly, setiap kali saya pergi ke mana-mana kedai, kalau makanan tu tak ada logo halal, saya akan check pada ingredient dia. So dekat Jepun ni memang kita kena selalu check ingredient makanan dia. Okay, that's one way yang kita nak tahu makanan tu adalah boleh dimakan atau tidak. So saya selalu setiap kali saya pergi kedai, saya akan check dulu ingredient dia. Kalau tak ada ingredient yang mencurigakan atau ingredient yang kita tak boleh makan, especially untuk Muslim, sebab kita sebagai seorang Muslim, untuk cari makanan yang halal, so saya akan check dulu ingredient dia. Boleh kata ada makanan ada ingredient yang tak halal atau tak. So macam contoh ada alkohol ke, atau ada daging babi ke, atau ada gelatin. So ini 3 main ingredient yang kata yang perlu kita aware dalam makanan Jepun, sebab 3 ingredient ni selalunya akan ada dalam makanan Jepun. Okay? So untuk check makanan yang halal, untuk check ingredient, sebab saya sendiri pun actually bila saya datang ke Jepun, bahasa Jepun saya tak adalah bagus sangat. Saya pun tak, even sekarang saya masih lagi belajar bahasa Jepun, jadi saya tak berapa fasih sangat. Tapi ini especially untuk yang datang melawat Jepun, yang datang melancong. So ada setengah orang mungkin akan tahu bahasa Jepun, tapi most of us, kita yang selalu datang melancong atau first time datang tak ada pengalaman dalam bahasa Jepun, kita tak tahu apa benda tulisan, sebab tulisan dia semua dalam bahasa Jepun. So one way, kawan baik kita, saya yang selalu pakai, kawan baik saya adalah Google Translate. So anda semua boleh download ke Google Translate, dan dekat dalam Google Translate tu dia ada macam user camera. So kita tengok kamera through ingredient yang dia bagi tu. So daripada situ kita akan tengok ingredient ni boleh pakai ke tak. So jom saya tunjuk macam mana saya buat. Okay, cara tengok makanan gunakan app macam saya gunakan Google Translate. So ni Google Translate. So saya buka Google Translate. So dekat dalam Google Translate ni dia akan ada camera, handwriting, conversation, voice kan. So tekan pada kamera, so dia akan keluar kamera. So macam contoh kita akan check ingredient untuk biskut ni. So ni biskut, plain biscuit. So kita nak check ingredient dia. Ni macam mana saya buat. Saya selalu buka apps tadi. So saya akan pergi. So nampak, kita akan tengok dia punya. So untuk ni kita akan tekan pause translation. So daripada situ kita akan tengok, nampak ni translation je, apa yang di dalam ingredients biskut ni. So far ingredient ni dia kata ada dalam wheat flour, sugar, short sardines, high fructose corn syrup, salt, swelling agent, flavor from milk, and emulsifier derived from soybean. So benda ni kita boleh makan. So sebab tu saya beli. So ini salah satu step yang saya selalu buat
untuk check ingredient lah. Selain daripada Google Translate, saya juga ada buka website, sebab dekat internet, dalam website ada banyak website yang describe apa kanji, bukan kanji lah, apa perkataan huruf-huruf yang tidak halal dimakan, macam contoh daging babi, gelatin dan sebagainya. Ada list-list dia. So saya akan tinggalkan link tu kat bawah. So contoh-contoh list dia ada kat sebelah sini. So ada kat sebelah. So anda semua boleh tengok, tapi saya akan tinggalkan link di bawah untuk rujukan semua orang lah. Kalau kata dia tak tahu mana nak cari dekat dalam Google, so boleh check dekat link dekat bawah. Okay, itu untuk ingredient ni. Itu untuk makanan yang kita tak tahu serta halal atau tidak, yang saya akan check ingredient. Tapi dekat Jepun ni pun ada juga makanan yang halal. Macam contoh, kalau saya selalu beli ayam yang ada logo halal, ayam yang ada logo halal, atau kadang-kadang ada orang pada jual. Biasanya makanan-makanan yang halal ini akan dijual di kedai-kedai halal shop. Macam dekat area rumah saya ni, yang berdekatan dengan kawasan rumah saya adalah Gyomusupa atau Halal Asian Shop yang berada di Gyotoku. So yes, saya still kena ambil train, naik train, kena naik basikal atau naik bas untuk sampai ke Gyotoku. Tapi yang paling mudah untuk saya akses untuk dapat makanan halal basah. Okay, ni untuk makanan halal basah, saya selalu pergi ke Gyomusupa sebab mereka ada jual ayam dalam paket yang ada logo halal lah, daripada Brazil. So, dan dorang juga ada jual nugget. Kadang-kadang bosan dengan makan ayam, kita kadang-kadang nak makan benda kunyah, nugget atau karage, dekat Gyomusupa ada jual. Okay, untuk makanan basah macam ayam, saya akan ini saya beli dekat Gyomusupa, jenama Sira. So dia nampak ada logo halal dekat sini. So dia daripada Brazil. So ayam ni 2 kilo. So harga dia dalam 600 ke 700 yen, bergantung pada kedai. Tapi ni saya beli kat Gyomusupa dalam 600 lebih lah, 600 plus. So yang ni boleh dapat dekat Gyomusupa. Okay, ni salah satu contoh ingredient bahan basah yang saya selalu beli. Ni boleh dapat dekat Gyomusupa. Anda tengok, dia ada halal kat sini. So far saya makan je lah. Ini adalah karage. So kalau siapa macam tinggal kat sini, boleh dapatnya dekat Gyomusupa. Ada juga kawasan makanan basah yang halal yang besar juga dekat Jepun ni. Salah satu tempat dia dekat Shin-Okubo, di Shin-Okubo Station. Dekat Shin-Okubo Station tu dia ada banyak Asian market dan juga ada banyak halal market. So kalau di kawasan, ada setengah orang yang duduk bukan di kawasan saya, dia duduk tempat lain dan tempat tu tak ada jual makanan basah, diorang akan pergi ke Shin-Okubo untuk beli barang halal. Okay, selalunya kawasan masjid di Jepun ni, mereka akan ada satu kedai yang akan jual makanan halal. Jadi kalau rasa tak tahu mana nak pergi beli makanan halal, so bolehlah pergi ke kawasan masjid macam contoh Akihabara Mosque, ke Kami Mosque. Ada banyak list masjid. Anda boleh search dekat dalam Google Map mana masjid-masjid yang berada di Jepun. So berdekatan atau dalam masjid tu sendiri, macam contoh Kami Mosque, diorang akan buka satu gerai spesifik untuk jual barang-barang halal, ingredient halal yang boleh kita pakai. Okay, untuk snack pula, dekat website ada banyak snack yang jual yang boleh dimakan. So selalunya saya akan refer kepada website yang macam contoh Halal Food Japan. Diorang akan announce apa makanan yang macam keropok yang boleh dimakan atau keropok yang halal, kalau anda semua tak yakin lah. Tapi kalau anda semua back to the basic, macam saya sendiri, saya akan selalu tengok ingredient. Kalau dalam tu ada gelatin ke, ada penggunaan daging babi ke, atau penggunaan binatang, saya takkan belilah. Atau dalam tu ada alkohol, sebab most of dorang punya snack selalunya akan ada ingredient yang saya cakap tadi lah, yang kita tengok, yang saya explain tadi awal-awal, ingredient yang kita tak boleh makan. Okay,
Tapi selalunya kalau kita semua pergi ke 7-Eleven, boleh kata bukan hampir semua, kebanyakan makanan yang boleh dikonsum banyak berada di kombini 7-Eleven. So jikalau kita dekat Jepun, kalau rasa macam contoh tiba-tiba tak tahu apa nak pergi makan mana, so kita boleh pergi ke kombini, especially 7-Eleven, sebab 7-Eleven ada banyak makanan yang kalau dia tak ada tuntut halal, tapi kalau kita semua check dia punya ingredient dia benda yang kita boleh makan, bukannya tak boleh makan. Lawson pun sama, dia ada ingredient yang kita boleh makan, setengah tak boleh makan. Tapi apa yang saya cakap, back to number one balik, just check the ingredient first. Sebab dekat Jepun ni pun dia akan selalu ubah ingredient bergantung pada musim. Sebab faktor macam contoh pada musim panas, ingredient dia takkan sama dengan ingredient pada musim sejuk. So basically apa yang kita dah pernah makan, contohlah saya tengok roti ni dekat masa musim winter, kita boleh makan, tak ada gelatin, tak ada apa-apa. Tapi bila masuk musim summer, kita akan tengok tiba-tiba dia ada gelatin, contoh. So kena berhati-hati kat situ lah. So kena apa-apa pun, first thing first, bila dapat nak beli makanan, just check the ingredient first. Sebab kemungkinan diorang akan ubah ingredient, so kita tahu. Okay. Selain daripada itu, Jepun ni sekarang komuniti Muslim pun semakin meningkat. Jadi untuk mencari makanan halal, restoran halal pun agak mudah juga sebenarnya sekarang. Sebab cuma mudahnya boleh cari, tapi nak perginya agak jauh lah dari satu tempat ke satu tempat. Tapi dia akan ada makanan halal. So selalunya saya akan gunakan not website lah, saya akan gunakan aplikasi Halal Government, seperti ini, Halal Government. Diorang akan ada tunjuk mana restoran yang halal yang ada di sekitar area. Macam contoh, saya tinggal di Tokyo. So di sekitar bandar Tokyo kita akan jumpa, dia akan tunjuk apa yang restoran halal yang ada. So far memang ada, especially Indian halal food, Turkish halal food. So dia memang akan ada. So boleh check dalam website untuk cari. Tapi in the future saya akan juga buat video tentang restoran-restoran makanan halal. Saya akan tunjuk di mana nak pergi. Tapi so far buat masa sekarang ni, semua makanan halal boleh didapat macam di Jepun, especially di bandar-bandar besar. Di bandar-bandar kecil seperti luar, macam contoh bandar-bandar kecil macam contoh Aichi ke apa, kemungkinan susah nak cari, tapi akan ada satu atau dua. Just bagaimana nak pergi tu kena check dalam internet lah. Selalunya kalau pergi setakat dekat Osaka, Nagoya, Tokyo, bandar-bandar besar, Hiroshima, Nagasaki, restoran halal, makanan halal memang akan ada. Cuma nak sampai ke sana tu agak jauh antara satu sama lain lah. Dan dekat di Shin Okubo tu sendiri pun ada banyak restoran halal yang boleh kita pergi makan. So tapi saya akan simpan semua makanan restoran halal yang ada. Saya akan buat video tentang restoran halal yang ada kat Tokyo. So okay, mula-mula kita buka Halal Government app. So ni website, ini dia punya aplikasi. Dalam aplikasi dia, so mula-mula kita dari sini kita boleh tengok, kita boleh type area mana kita nak dekat Freeword, kawasan Freeword tu. So jom kita type Tokyo. Okay, lepas tu kita akan tengok dia ada editing condition apa semua. So kita tekan search. So nanti kita akan nampak ni semua restoran-restoran yang ada dekat kawasan Tokyo. So sangat bergunalah aplikasi ni. So saya selalu guna ni untuk cari restoran-restoran halal yang berdekatan dengan di Tokyo. Untuk mereka yang tak pernah subscribe saya, sila tekan butang like dan subscribe ke channel saya. Saya harap video-video saya yang berkaitan dengan makanan halal ni dapat membantu anda semualah. Okay. Itu sahaja video pada kali ini. Konklusi dia, untuk makanan halal Jepun ni tak adalah susah sangat nak cari. Dia just cuma kena berhati-hati dengan ingredient yang tak boleh kita makan, yang kita seperti tahu. Kalau macam saya, first thing first, ambil makanan tu, ambil bahan tu, check ingredient dulu, baru beli. Sebab kita confirmkan dulu dia punya boleh makan ke tak boleh makan.
Second thing is boleh tengok kat dalam website yang saya tinggalkan dalam link di bawah. Boleh tengok apa dia punya terms yang makanan yang terms yang makanan yang kita tak boleh makan. So dari situ kita boleh check. Dan dekat Jepun, especially dekat Tokyo, saya boleh bercakap tentang Tokyo sebab saya tinggal Tokyo. Makanan halal, restoran halal di Tokyo sangat banyak. So boleh je cari makanan dengan guna app. Saya guna app Halal Gourmet. Saya selalu akan guna Halal Gourmet untuk cari makanan halal. Memang dekat Tokyo sekarang pun memang sangat sektor makanan halal ni sangat banyak. So jangan risaulah. So itu saja dari saya. Jikalau anda semua suka dengan konten channel saya, sila tekan butang like dan subscribe ke channel saya. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Sila tekan butang like dan subscribe ke channel saya.